Ya, ada kita teruskan membawakan pada base kita semua motivasi penjawat awam segmen wawancara kita yang pertama hari ini untuk edisi Rampai Pagi 16 bulan September tahun 2022. Dan alhamdulillah kita di studio kita telah pun menjemput Yang Mulia Muhammad Nur Azlin bin Datuk Paduka Haji Muhammad Kasim merupakan seorang pegawai latihan kanan Institut Perkhidmatan Awam yang akan sama-sama bercerita dengan kita ni semua hari ini mengenai dengan menghadapi cabaran selepas pandemik COVID-19. Jadi seterusnya kita mengucapkan selamat datang kepada tetamu kita di studio hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Apa khabarnya ni tuan? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini merupakan satu rezeki tuan untuk tadi dipertemukan lagi. Rasanya ini kali kedua. Tapi hari itu masa kita datang memakai sungkup muka tuan. Betul. Tapi masih kenal juga dari mata. Masih kenal. Dari mata turun ke hati tuan. Alhamdulillah. Itulah sebenarnya harapan kami juga kepada penonton menyaksikan Rampai Pagi. Bukan hanya melihat kami di kaca TV, tapi sama-sama kita menikmati informasi-informasi dan juga pendidikan yang kami sama-sama berikan pada bis kita semua. Baiklah tuan, hari ini tuan, alhamdulillah kita ni akan berbincang ni tuan. Segmen motivasi penjawat awam pada kali ini, edisi hari ini, membincangkan mengenai dengan cara menghadapi cabaran selepas pandemik COVID-19 ni tuan. Bertepatanlah kita ni hari ini pun mulai kemarin sudah ada diubah SOP dan sebagainya. Memang bertepatan sekali dengan topik yang tadi bawakan. Mungkin soalan sebagai pembuka mukadimah ni tuan, kan kami tanyakan arah pihak bis kita, mungkin kita boleh menghuraikan maksud cabaran yang akan dihadapi oleh perkhidmatan awam selepas pandemik COVID-19. Silakan tuan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dari kenyataan sidang media pada 12 September lah tuan, sukat-sukat langkah pengawalan dalam negara telah dilonggarkan seperti yang disebutkan tadi. Penggunaan sungkup muka tidak lagi diwajibkan lah tuan, mulai Khamis 15 September. Walau bagaimanapun ini bukan artinya rakyatlah tidak merasa ada ancaman daripada COVID-19, tetapi perlu terus mengambil langkah-langkah berwaspada sebab masih ada kes setiap hari yang dilaporkan. Di sini ada dua cabaran akan dihadapi oleh warga perkhidmatan awam dari segi kemahiran masa hadapan atau future skills dan daya ketahanan diri. Baik, jadi tuan ada mengatakan mengenai dengan kemahiran masa hadapan ataupun future skills ini. Jadi mungkin boleh dikongsikan lebih lanjut mengenainya. Ya. Jadi di antara kemahiran yang telah dikenal pasti secara global seperti penggunaan info komunikasi teknologi dan aplikasi digital, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah, kerjasama melalui rangkaian kerja dan ketangkasan atau agility, dan kebolehsuaian ataupun adaptability. Jadi tuan, soalan berikutnya kalau boleh kita jelaskan lagi kepada penonton hari ini tuan, merujuk kepada senarai yang kita berikan tadi yang baru kita nyatakan, boleh tuan berikan sedikit penjelasan kenapa kemahiran-kemahiran tersenarai tadi diperlukan? Baik. Jadi secara global akibat pandemik COVID-19 ini, kerajaan seluruh dunia terpaksa mengadaptasi proses pemberian perkhidmatan awam. Seperti contohnya bukan sahaja dari sudut penjagaan kesihatan, tetapi dalam semua sektor perkhidmatan awam, termasuk pengurusan pentadbiran, kemasyarakatan, kebajikan dan pembayaran. Kemahiran yang disebut tadi seperti pemikiran kritikal dan bekerjasama melalui rangkaian diperlukan dalam memastikan pemberian perkhidmatan secara berterusan melalui pendekatan seluruh negara ataupun whole of nation approach. Jadi pihak kerajaan mengadakan kolaborasi dengan agensi-agensi kerajaan lain, dengan pihak swasta dan juga badan bukan kerajaan atau NGO itu, bagi mewujudkan proses perkhidmatan awam yang menepati keadaan semasa. Oleh sedemikian, warga perkhidmatan awam perlu berubah, sentiasa berubah dan berkembang untuk memastikan pemberian perkhidmatan diteruskan tanpa gangguan ataupun disruption. Jadi tadi ada 4 kemahiran utama yang telah pun dikongsikan. Mungkin boleh diketahui mana satu yang patut diberikan tumpuan yang lebih lagi? Jadi pada pandangan saya, kalau melihatlah daripada data Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, pada awal tahun ini perkhidmatan awam telah menyediakan hampir 180 perkhidmatan digital, artinya peralihan daripada kaunter fizikal kepada digital, dan banyak lagi perkhidmatan fizikal akan disediakan pada masa akan datang. Sehubungan itu, kemahiran penggunaan ICT dan juga kemahiran menggunakan aplikasi digital adalah sangat penting bagi semua lapisan perkhidmatan awam.
terutamanya kerana ia melibatkan Dato' setiap hari, contohnya dalam menyediakan email, membuat kunci kira-kira, penyediaan laporan, kemasukan data ataupun data entry dan seumpamanya. Jadi di sini memang ada besar kemungkinan Dato' pegawai dan kaki tangan perkhidmatan awam akan menghadapi cabaran di mana kaunter-kaunter fizikal ataupun kerja-kerja fizikal ini akan berubah menjadi digital. Ya. Betul. Soalan berikutnya Tuan, kalau boleh tanya balik semula kepada cabaran yang kedua yang telah pun kita nyatakan tadi. Mungkin kalau boleh kita huraikan lagi maksud daya ketahanan diri yang kita sebutkan tadi, dan adakah daya ketahanan diri ini cuma di tempat kerja saja ni Tuan? Okey. Jadi sebelum ini memang saya ada memberi sedikitlah Tuan mengenai daya ketahanan diri dalam segmen sebelum ini. Tetapi cabaran kedua ni merangkumi lebih kepada keseimbangan kehidupan kerja dengan diri sendiri lah tu, iaitu work life balance dengan masa sendiri. Jadi memang di tempat kerja tu ketahanan diri lah tu diperlukan dalam menghadapi cabaran-cabaran seharian di waktu kerja, dalam berjumpa dengan pelanggan ataupun dalam urusan pentadbiran. Tetapi jika seseorang individu tu tidak dapat mengimbangkan lah tu masa kerjanya dengan masa hidup sendiri untuk meluangkan masa dengan keluarga contohnya, ataupun dengan ibu bapa, dikhawatiri akan menimbulkan dari segi aspek gangguan mental yang boleh menjadi menjejaskan itu dari segi prestasi kerja. Kerana masih adanya ancaman COVID-19 ini, seluruh rakyat pun belum lagi dapat menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Contohnya menggunakan sungkup muka lagi sekali. Mungkin ada yang walaupun selepas hari Khamis akan sentiasa menggunakan sungkup muka itu walaupun berada di luar rumah setiap waktu. Jadi dipahamilah tu perkara ni perlu berwaspada, mengambil langkah-langkah berwaspada, dan jangan lupa bagi mereka yang contohnya kod merah dan kod ungu lah tu masih perlu mengambil langkah-langkah berwaspada seperti mengasingkan diri. Oleh itu warga perkhidmatan awam harus sentiasa peka kepada keperluan pelanggan dalam memastikan jangan adanya diskriminasi dan harus timbulkan perasaan empati terhadap mereka yang terjejas. Ini akan dapat lagi meningkatkan ketahanan diri bukan saja dalam diri sendiri tapi di dalam organisasi, agar perkhidmatan awam itu dapat diberikan secara berterusan tanpa gangguan. Jadi itulah antara cabaran yang dihadapi oleh perkhidmatan awam, pegawai perkhidmatan awam, oleh perkhidmatan awam. Ya, jadi kemahiran masa hadapan ataupun future skills dan daya ketahanan diri. Jadi mungkin boleh diketahui apakah peranan Institut Perkhidmatan Awam dalam meningkatkan atau memperkenalkan kemahiran yang diperlukan dalam masa hadapan ini. Okay. Jadi alhamdulillah IPA memang menganjurkan program-program ICT dan pengetahuan teknologi digital seperti basic Microsoft Excel, Microsoft Word for Beginners, pengelolaan data dan maklumat ataupun mail merge, data analysis and decision making menggunakan Microsoft Excel, data analytics for public sector dan applying 4IR in organisation. Selain itu, IPA juga ada menawarkan program-program yang memberi tumpuan kepada kemahiran masa hadapan seperti critical thinking, problem solving dan decision making. Alhamdulillah, itu di antara salah satu sebenarnya peranan yang dimainkan oleh pihak IPA dalam sama-sama membagi skill-skills yang tertentu kepada pegawai dan kaki tangan kerajaan kita ni Tuan. Mungkin soalan yang berikutnya untuk sebelum tadi mengakhiri wawancara kita ni hari ini Tuan, kami amat berbesar hatilah memberikan peluang kepada BIS kita, kepada pihak Tuan untuk mungkin memberikan sedikit nasihat barangkali yang boleh dikongsikan mengenai dengan cabaran yang akan dihadapi selepas pandemik COVID-19. Silakan Tuan. Jadi saranan saya kepada orang awam dan juga yang terlibat dalam perkhidmatan awam adalah untuk terus menyokong dasar garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan demi kemaslahatan orang ramai di tempat kerja dan juga bagi diri sendiri dan keluarga. Jadi di sini di samping itu kita harus peka mengikuti perkembangan keadaan semasa supaya kita ni bersiap diri untuk menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang. Jadi mungkin pada masa akan datang, nauzubillah selain daripada pandemik, mungkin ada lagi cabaran-cabaran yang akan datang, dan itulah sebabnya kenapa warga perkhidmatan awam itu perlu dilengkapkan dengan kemahiran-kemahiran masa hadapan. Akhir sekali,
teruskanlah memupuk rasa keinginan untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan diri sendiri lah tu, sejajar dengan keperluan semasa untuk perkembangan kerjaya masa hadapan, terutamanya dalam bidang ICT. Itulah yang menjadi cabaran yang besar. Selain itu saja. Terima kasih. Jadi syukur Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak Tuan kerana telah pun mengongsikan mengenai dengan menghadapi cabaran selepas pandemik COVID-19 ini. Seperti apa yang kita ni tahu, kita ni harus mengambil iktibar dari apa yang telah pun melanda kita ni sewaktu pandemik COVID-19 itu terjadi. Dan di sana kita ni ingin melahirkan penjawat-penjawat awam yang lebih future ready. Betul. Dan mempunyai future skills ini untuk dapat mengharungi apa sahaja yang akan melanda. InsyaAllah akan dapat juga melangsungkan dan juga melancarkan dan menjalankan segala tanggungjawab itu secara efisien. Betul, tepat sekali seperti yang dikongsikan, warga kerja perkhidmatan awam haruslah sentiasa bersiap siaga dalam mengharungi dan juga menghadapi apa saja jenis cabaran yang mendatang, insya-Allah. Baiklah, sekian dulu wawancara kita hari ini, Tuan. Daripada Rampai Pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada alhamdulillah kepada narasumber kita hari ini, Hania. Ya. Bersama dengan Tuan Muhammad Nur Azlin bin Datuk Paduka Haji Muhammad Kasim, Pegawai Latihan Kanan Institut Perkhidmatan Awam. InsyaAllah kita ni akan bersua lagi nanti di lain kesempatan. Jaga diri, Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.